Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, Taman Bukit Indah. Yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Dapat kita sama-sama solat maghrib berjamaah. Yang pahalanya kita semua tahu tu 27 kali ganda. Berbanding dengan sembahyang seorang diri di rumah. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang sentiasa solat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Bukan maghrib aja. 5 waktu sehari semalam. Kerana apa? Kerana yang melarang kita ni, yang mengacau kita ni supaya jangan melakukan sembahyang berjemaah ni, ini yang kita baca malam ni, iaitu iblis. Talbis dia. Seperti talbis apa? Menunjukkan kebaikan dia. Tapi sebenarnya tak benar, tak baik. Menjalankan kebatilan di atas nama kebaikan. Dia namanya talbis. Itu ingat baik rupanya.
Jangan semayang tu macam-macam apa ni? Macam-macam dikacau ni. Supaya akhirnya semayang kita tu tak dinamakan semayang. Kalau dia benar-benar semayang, diterima Allah semayang itu, semayang itu akan tercegah daripada, akan mencegah dia tu daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Ini Allah janji. Apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Mungkar itu maksiat. Maksudnya orang yang dah semayang tak ada lagi ambil meko. Orang yang dah semayang tak ada lagi mencuri. Orang yang dah semayang tak ada lagi menipu orang lain. Orang yang dah semayang tak ada lagi mengumpat. Orang yang dah semayang tak ada lagi nyemua kain ketang dada. Kerana sembahyang itu mencegah dia dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi ada tak orang buat apa tu juga? Semayang juga, maksiat buat juga, ada tak? Ada. Bermakna semayang itu tidak berfungsi mendidik dia menjadi orang yang bebas daripada fahsya dan mungkar. Ada yang tak kenal dalam semayang. Ini peranan iblis ni mengacau dalam semayang. Macam-macam kacau ni. Di antaranya ketika sembahyang sunat. Berapa ramai orang sembahyang sunat punya lelaju. Ada dalam kitabnya, kita sembahyang sunat tu laju benar. Ada dalam kitab? Punya laju. Tok ni nak tak ada? Dia rukuk, itu iktidal, rukuk balik, iktidal, itu sujud, punya laju Allah. Tak ada berhenti langsung. Itu siapa nyuruh tu? Siapa nyuruh kan? Iblis lah, syaitan. Itu musuh kita. Padahal semayang tu sunat ke, wajib ke, serupa je. Rukunnya tetap itu, yang sunat pun tetap itu juga. Bukan ada beza, tak ada. Adakah Ustaz ngajar? Bila semayang sunat, hendaklah kamu semayang laju-laju. Ada macam tu? Ada kan? Bila semayang sunat, jangan baca doa iftitah, baca Fatihah, udahlah. Ada Ustaz ngajar apa tu? Tak, kalau ada ngajar apa tu, saya tak tahu. Padahal serupa aja. Bacaan ni nak betul, gerak-geriknya nak betul, mesti ada tomak nena. 4 tempat tu mesti ada tomak nena. Berhenti sebentar, seluruh anggota tu berhenti. Berhenti sebentar di tempat 4 tempat tu. Yang pertama ketika rukuk, yang kedua ketika i'tidal, ketiga ketika sujud, yang keempat ketika duduk antara dua sujud. Mesti berhenti betul-betul. Semua anggota yang berhenti. Ini dah Allah dan sebagainya. Siapa nyuruh tu? Syaitan, iblis tu. Syaitan ni siapa dia? Musuh kita yang nyata. Allah ada khabar awal-awal. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku dah khabar kepada kamu, wahai anak Adam, wahai manusia, jangan kamu ikut kata-kata syaitan, sedangkan dia adalah musuh kamu yang nyata. Syaitan tu musuh kita yang nyata. Dia tak nak kita buat sebaik-baiknya. Di luar kita baik, semayang baik lah tu. Tapi dalam semayang tu, dia kacau ni. Supaya semayang tersal. Supaya tak diterima Tuhan semayang itu. Macam-macam kacau ni. Laju, lekas sikit. Laju. Boleh banyak semayang ni katanya. Ataupun terus laju, pelan-pelan. Dia tengok orang, kamu kematir, kamu bagus semayang. Dia kata dia tengok dia orang. Bukanlah semayang tu kerana Allah. Kerana nak tengok dia orang. Dalam tak apa pahala juga. Ini di antara cara-cara syaitan menipu daya kita. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi. Bulan depan kita dah baca makna talbis dan ghurur. Talbis sepertinya menyatakan kebenaran dalam perbuatannya, padahal perbuatan itu batil, mendatang kebatilan dalam perbuatan yang disangkakannya benar. Disangka benar tapi dia batil, tak terima di Tuhan. Dia semayang benar tapi dalam semayang tu macam-macam. Tak ada tumak ninah lah, bacaan tak betul lah.
melakukan perkara yang membatalkan sembahyang dah. Macam mana? Kalau dia sembahyang tu. Yang banyak orang batal sembahyang ketika apa? Ketika iktidal. Gerak 3 gerak berturut-turut apa hukumnya tu kan puan? 3 gerak berturut-turut apa hukumnya? Batal. Nah, ketika iktidal yang banyak. Tengok saya berdiri nak tengok. Berdiri ya. Macam mana? Iktidal dia batal. Mana rokok ni? Rokok ada yang batal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Batal kata. Buka tu. 1 2. Ada spring pula. Mana datang spring tu? Tuan-tuan? Ngenjut pula lah. Kenapa udah tua lagi tak lalu nak pakai? Orang muda tak apa lah. Ini orang tua apa itu? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Buka tu. 1 2 3. Berturut-turut. Batal sembahyang. 1 lagi macam mana? Kita rukuk tu. Tengah rukuk tu. Subhanallah azim wa hamdi, subhanallah azim wa hamdi, subhanallah azim wa hamdi. Baca ke dah? Baca ke dah? Kenapa? 3 gerak tu turun. Tidak lagi banyak. Sami Allahu liman hamidah. Apa gerak tu? Apa gerak tu tengok dia tu. Kau suruh saya ni lawa mana? Suruh tengok saya. Tengok tangan saya. Sami Allahu liman hamidah. Berapa gerak? 1 2 3 4 gerak turut. Batal ke dah? Batal ke dah? Sana yang kata batal. Orang sini diam je. Batal ke dah? Batal semuanya. Itu di antara perkara-perkara yang batalkan sembahyang yang dia tak sedar. Ini kerja setan ni. Mengarahkan supaya orang batal dalam sembahyang. Itu namanya talbis. Talbis menampakkan kebenaran tapi sebenarnya dia itu kebatilan, bukan kebenaran ya. Itu kebatilan. Baik, tengok baca senang ya. Urur tertipu. Urur tu tertipu. Dia tertipu daya, dia ingat dia buat baik, rupanya buat jahat. Itu tertipu daya, tertipu ya. Kemudian kita dah baca sebab orang beranya ini penutupnya malam ni. Penutupnya macam mana? Tengok ya. Seorang pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri, ulama Hasan Al-Basri. Dah kita baca dulu ni. Namanya Hasan, dipanggil Al-Basri kenapa? Dia asal daripada Bandar Basrah. Dipanggil Hasan Al-Basri. Ulama dulu memang begitulah. Namanya lain tapi nak bagi terkenal dia kenalkan tempat dia besar, tempat dia tua, tempat dia bermasatin. Dia duduk di Bandar Basrah, lalu dipanggil diri dia Hasan Al-Basri. Ada orang dengar Syekh Daud Al-Fatani? Ada tak dengar? Ada orang dengar? Namanya Daud. Dia duduk mana? Di Petani. Ada orang dengar seorang ulama Melayu, Perak. Namanya Idris Al-Marbawi. Ada tak? Namanya apa? Namanya Deri. Orang Perak, Deri mana dia? Idris lah. Deri. Tapi duduk di mana? Lubuk Merabah. Duduknya di Lubuk Merbau, satu kampung nak jalan ke Gerik tu. Dalam Kuala Kangsar tu ada satu kampung namanya Lubuk Merbau. Ya. Lalu dia memanggil dia Idris Al-Marbawi. Ulama terkenal tu. Dia mengarang kitab namanya Bahrul Mazi. Terkenal dengan kitab itu. Ini apa itu? Seorang pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri, apakah iblis juga tidur? Agak iblis itu tidur kira? Apa jawab Hasan Basri? Dia menjawab, andai kata iblis tidur, tentu kita boleh berehat. Kalau iblis tidur, kita boleh berehat. Jadi jawab tu, apa tindak? Berarti iblis tak ada tidur-tidur. Nak ngacau kita, tengah tidur kita ada kacau ni. Di mimpi macam-macam dan sebagainya. Ataupun tambah kenari ada benda ni. Ini benda ni apa ni? Yang saya tunjuk apa ni? Handphone. Tengah tidur tengok benda itu aja lagi. Macam-macam. Apa yang ada di dalam ni? Macam-macam dalamnya.
Ada pornografi. Tahu apa pornografi? Macam ada. Ada WhatsApp. Lagi apa? Ada Facebook. Ada Instagram. Lagi? Apa lagi? Ada Twitter. Kalau ngumpat orang boleh tak ni? Sekarang ngumpat boleh tak dengan jari? Boleh dengan jari. Itu. Siapa yang mengasuh kita tu? Siapa yang mengacau kita tu? Sebab apa tu? Iblis lah. Dia kan tidur, kita tidur. Kadang tertidur atas dada kita benda tu ya. Iblis tak tidur. Jadi kalau dia betul-betul boleh tidur, kata dia Hasan Basri, bolehlah kita berehat katanya. Baik. Kemudian benteng ini. Benteng tu apa ya? Apa itu benteng? Pencegah, penahan. Ya. Perisai, itu namanya benteng. Benteng ini menjadi terang kerana iman dan zikir. Kalau hendak ke iblis jangan ngacau kita, mesti beriman dulu. Beriman betul-betul. Percaya betulkan Allah, percaya betulkan malaikat, percaya betulkan Rasul, percaya betulkan kitab, percaya betulkan hari kiamat, percaya betulkan qadar dan qada. Itu bentengnya. Perisai. Kau. Itu kan salah saya, bukan salah saya kau. Alright. Benteng ini menjadi terang kerana iman dan zikir. Jadi kalau tak nak ke iblis ngacau kita, yang pertama kena beriman betul-betul. Beriman betul dengan rukun iman yang 6 tu. Yang kedua banyak zikir. Apa tu zikir? Sebut nama Allah. Itu namanya zikir. Zikir banyak. Ya, subhanallah, subhanallah zikir tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah zikir tu. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah zikir tu. Banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar zikir apa tu? Itu zikir banyak. Itu bila kita berzikir, terciri-ciri dia lari. Iblis tu lari, terciri-ciri, terpancing-pancing ceriknya. Itu kalau bila kita berzikir, disebut nama Allah lari dia. Bila kita berhenti, datang balik. Berhenti, datang balik. Berzikir, lari dia. Jadi banyak nak zikir. Itu sebab dia suruh kita berzikir sampai tertidur. Nak tidur tu ada adab nak tidur tuan-tuan dan puan-puan. Ada tak adab nak tidur? Ada. Zikirlah, selawatlah, istighfarlah. Baca Quran lah. Entah itu. Yuk kita tertidur dalam zikir itu. Ini dah. Tengok benda ni aja tengok. Sampai tertidur apa tengok benda ni. Ya. Di dalamnya ada cermin yang menggilap. Menggilap tu bila benda tu apa berlebu, digilaplah supaya dia licin, supaya dia nampak terang nyata, tu menggilap. Membiaskan berbagai rupa. Yang terjadi di sana. Nak tidur tu macam-macam boleh terjadi. Yang pertama kali dilakukan syaitan ataupun iblis. Syaitan tu tentera iblis lah ya. Dilakukan syaitan, iaitu di tengah apa? Yang pertama dilakukan syaitan di lengah pasukan musuh. Di lengahnya, artinya dilambat pasukan musuh tu. Ialah dengan memperbanyakkan asap. Memperbanyakkan asap. Agar tembok-tembok benteng nampak pudar, tak nampak tembok tu, tak nampak halangan tu. Dan cerminnya menjadi samar. Itu di antaranya. Dia banyaknya asap. Kerana asap ada tak? Ya, ada tak asap dalam rumah? Ada. Asap ada tak di bibir? Ada tak? Poi. Itu di antara apa ni? Yang menggelapkan apa kebenaran. Itu asap. Alah makruh, bukan haram, makruh. Iya ke makruh pun. Tuan-tuan dan perempuan, iya ke makruh. Mana belum tahlil? Apa hukumnya? Poi-poi itu haram. One more time. Apa hukumnya? Haram. Bukan ini benar ke? Tak ada orang ni. Memang betul haram.
Ada 5 sebab. Yang pertama ayat Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kerana rokok tu bahaya. Bahaya dah rokok. Mana tahu? Ada tulis luar tu. Amaran kerajaan Malaysia, rokok membahayakan kesihatan. Yang pertama. Yang kedua, membazir. Orang bazir tu geng siapa? Setan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dulu ayat Quran ni. Yang kedua. Yang ketiga, dia najis. Kenapa? Kerana setiap rokok yang berjenama tu disembur dulu dengan alkohol. Sebelum dia digunting-gunting jadi tembakau tau. Tembakau tu sembur dulu. Dia nyemur tu. Sembur dengan alkohol dulu. Baru digunting-gunting jadikan ala-ala tu. Boleh ada rokok tu. Alkohol apa hukumnya? Najis. Itu nombor 3. Lagi apa? Rokok itu membazir. Muka rokok berapa harganya? RM20. Kalau sehari hisap 3 bungkus berapa? RM60. RM60 kalau 10 bulan. Kalau sebulan RM60 berapa? RM180. Ya tak? Kalau RM180 sebulan, 10 bulan berapa? RM18,000. Boleh beli muka tak? Itu kan. Itu yang keempat, najis. Yang kelima, semua kilang-kilang rokok tu kepunyaan Yahudi atau Nasrani. Tak ada orang Islam yang memiliki kilang rokok. Yang ada Yahudi atau Nasrani. Termasuk gudang garam. Gudang garam tu kan orang Islam punya, walaupun dia datang dari Indonesia. Yang punya siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi bila itu mereka itu ada perjanjian dengan Israel. Kenal ke siapa orang Israel ni? Tak kenal. Negara Yahudi lah. Ada perjanjian dengan Israel tu. Sebahagian dari keuntungan mereka mesti disalurkan kepada negara Israel. Orang Israel tu dapat duit belinya apa? Dapat duit daripada orang isap rokok tu belinya apa? Dia belinya peluru. Peluru tu nak nembak siapa? Nembak orang Israel juga. Apa tembaknya? Orang Islam. Orang Palestin. Orang Yaman. Orang Mesir. Mana ada orang Islam sekarang ni? Tengok sekarang yang berlaku di Gaza tu. Berapa? Berapa dah mati? Lebih 20,000 dah mati. Yang banyakkan matinya kanak-kanak dan wanita. Itu yang berlaku hari ni. Siapa isap rokok, maknanya dia ada saham dalam pembunuhan orang-orang Islam. Ingat tu. Bila puih, ingat. Teng. Puih apa? Teng. Puih apa? Teng. Kalau puih, mana? Bukan lawak-lawak ni. Benar-benar tak? Benda terjadi. Jadi maknanya dia ada saham dalam pembunuhan orang Islam. Jadi jangan. Itu apa namanya, itu asap tu ya. Asap ni boleh membelebukan pandangan. Tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, tak ada kebaikan. Hanya kesempurnaan fikiran. Kalau dah fikiran tu sempurna, jernih dan kejernihan, zikirlah. Kesempurnaan fikiran dan kejernihan zikirlah yang dapat membuat cermin itu nampak bersih. Bila cermin tu bersih, nampaklah. Kalau berlebu cermin tu, malam-malam macam mana nampak? Yang saya nak balikkan, kalau cermin tu nampak tu dah, masuk balik kan? Baru dia cermin tu nampak bersih dan hening terutama nyata terang. Sementara pasukan musuh sendiri sentiasa melancarkan serangan dan ada kalanya serangan itu berhasil menyusup ke dalam benteng. Kadang-kadang serangan itu biasa untuk menyusup dalam benteng tu. Benteng tu jadi kelabu jadinya ya. Tentu saja penjaga akan menghadang serangannya. Kalau dia tahu, dihadang aja lah. Tapi tak tahu, tiba-tiba datang aja. Terkadang syaitan dapat masuk. Udah syaitan nak masuk, macam mana nak hadang?
Terkadang syaitan dapat masuk dan berada dalam benteng kerana kelalaian penjaganya. Itu lalai tu. Dah poi, nak lalai. Terkadang angin kuat berperang. Angin ikut berperang. Angin pun berperang. Menghembuskan asap ke arah benteng itu. Ya. Ke arah benteng itu. Jadi benteng itu lama makan pudar, menjadi pudar sehingga syaitan dapat menembusnya tanpa diketahui. Kita tak sedar. Terkadang penjaga benteng terluka kerana lalai. Dia terluka, dipanah ke, dia takut dengan pedang ke, atau dicincang ke, tentulah luka ya, kerana lalai. Atau justru dapat diperalat dan diperdayai. Itu cara syaitan menghalang benteng-benteng tadi ya. Sebahagian orang salaf, apa itu salaf? Orang 300 tahun selepas Rasulullah SAW, namanya salaf, atau dikenal lagi dengan salafus soleh. Apa namanya sekali lagi? Salafus soleh. Orang salaf, orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh. Tahu soleh-soleh? Ya Allah, saya cakap sobat ni. Tahu apa soleh-soleh? Apa itu soleh-soleh? Tak melakukan maksiat, itu soleh. Tak mencuri, tak berzina, tidak menipu, tak meninggalkan sembahyang, itu soleh-soleh mereka tu. Ya. Tak ada apa? Tak ada membunuh, tak ada merompak dan sebagainya. Itu orang soleh. Sekitar 300 tahun selepas Rasulullah SAW. Ulangan itu dah dipanggil apa? Salafus soleh. Salaf as-soleh. Karena Nabi kata khairul qurun, sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Khairul qurun qarni, sebaik-baik qurun, sebaik-baik 100 tahun adalah 100 tahun zaman aku. Summal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang kurun selepas yang mengeringi kurun aku itu. Artinya 100 tahun lepas itu. Kemudian Nabi sebut 2 kali, summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengeringi kurun aku. Jadi zaman Rasul 1 tahun, kemudian 1 tahun lepas itu, kemudian 1 tahun lagi lepas itu. 100 campur 100 berapa? Tidak belajar matematik betul. Berapa? 300 tahun. Zaman itu dipanggil salafus soleh. Faham ke ni? Itu namanya salafus soleh. Zaman kita ni namanya apa? Banyak kali dah saya sebut ni. Zaman kita ni namanya apa? Khalafut soleh. Khalaf tu kemudian. Soleh tu majoritinya jahat-jahat. Zaman kita ni majoritinya jahat-jahat. Cuma minoriti yang soleh. Dan tuan-tuan yang soleh lah. Perempuan pun soleh juga. Tapi minoriti ke majoriti? Yang macam tuan-tuan dan perempuan ni, minoriti ke majoriti? Minoriti. Ya, mana ramai yang datang surau ke, yang duduk di rumah nengok kotak bingung? Mana ramai? Mana ramai yang semayang ke, yang nengok wayang? Nengok wayang lagi ramai. Mana ramai yang pakai purdah ke, yang terdedah? Terdedah lagi ramai. Mana ramai yang jahat ke, yang berjihad di jalan Allah? Yang jahat lagi ramai. Lagi apa? Mana ramai yang warak ke, yang wakrak? Tahu wakrak? Lawan warak tu wakrak. Itu yang ramai. Dia dipanggil khalafut soleh. Penduduk dunia pun tuan-tuan dan perempuan, mana ramai orang beriman ke orang kafir? Orang beriman ada berapa orang, orang kafir ada berapa orang dalam dunia ni? Satu dunia ni tengok. Apa tak tahu pula? Berapa orang? Dalam dunia ni orang yang beriman hanya ada 1/5. Setiap 5 orang hanya seorang saja beriman. Setiap 10 orang ada 2 orang beriman. Setiap 100 orang ada 20 orang beriman. 1/5 tu. Setiap 1000 orang ada 200 orang yang beriman. Jadi majoriti yang beriman ke majoriti yang kafir? Tuan-tuan, majoriti yang beriman ke kafir? Jadi 1/5 yang berimannya.
Di antara yang beriman tu, yang semayangnya hanya ada 15% saja. Udahlah sikit. 15% saja orang yang beriman tu yang semayang. Mengaku Islam tapi tak semayang. Ramai tak? Ramai tak? Itu yang berlaku ya. Itu banyak ke? Itu keadaan penduduk tu. Ada tempat-tempat yang tak ada langsung orang Islam. Di Amerika Selatan mana ada orang Islam? Kalau ada pun kedutaan adalah. Tapi penduduk tak ada. Brazil mana ada orang Islam? Pemain bola sepak ada lah. Ronaldo itu ada di Brazil. Ya apa? Ronaldinho ada lah. Tapi kafir orang kata. Argentina mana ada orang Islam? Kalau ada pun kedutaan ada. Penduduk yang tak ada, rakyatnya tak ada yang Islam. Peru mana ada, Uruguay mana ada, di Amerika Selatan mana ada, tak ada. Yang ramai Islamnya di Timur Tengah, di India, di Pakistan, itu yang ramai ya. Di Indonesia, di Malaysia ni pun bukan ramai pun. Berapa peratus? Dia kurang 50% lebih aja, 60% lah ya ramai. Itu ya di Malaysia. Yang lain tu kebanyakan je kapi-kapi orang ke. Udahlah 60% tak bersatu pula tu. Macam-macam. Ya dah. Bila nak dapat kuasa terus sekarang ni macam-macam boleh dia apa boleh didagang dilagang oleh orang tu. Kerana kita tak bersatu. Masing-masing. Yang ni, yang ni, yang ni, macam ni. Tak bersatu. Padahal tu kalau semua orang Islam tu bersatu lelaki kan. Kuat ke tak kuat orang Islam? Kuat. Tapi tak mahu bersatu. Ada aja. Itu yang berlaku ya. Baik. Jadi apa? Ada seorang salaf salih itu berkata apa? Aku bermimpi melihat syaitan yang berkata kepadaku, terkadang aku bertemu manusia dan aku ajarkan sesuatu kepada mereka, dan terkadang aku bertemu manusia dan aku belajar dari mereka. Kata syaitan apa? Dan aku jumpa manusia, aku ajar dia, semayang apa ni? Laju. Dia ngajar manusia kan? Kadang-kadang aku jumpa manusia, aku belajar dari dia. Aku belajar dari mereka supaya senang boleh tipu nakal lepas itu ya. Itu yang belajar. Itu syaitan. Syaitan ni dia bukan tak erti tau. Dia ada. Tahu je dia teknik-tekniknya. Cara-cara dia nak menipu daya orang ni. Ada kalanya syaitan menyerang orang pandai. Orang pandai lagi pintar tu dia diserang oleh syaitan. Dia bukan orang bodoh aja, orang bodoh tiup dari jauh je dalam mengikutnya. Orang pandai ni, orang alim ni, yang banyak tertipu oleh syaitan. Ada kalanya syaitan menyerang orang pandai lagi pintar sambil membangkit mahkota. Membangkitkan mahkota. Mahkota tu di mana tak? Kepala, tanda kemuliaan. Membangkit mahkota hawa nafsu kepadanya. Di bawahnya hawa nafsu. Nafsu tu ngajak apa? Tuan-tuan dan puan, kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu tu ngajak apa? Ngajak apa? Ngajak membuat kejahatan. Ya kita. Hawa nafsu tu memang itu kerjanya, ngajak orang buat jahat. Mari kita menari. Siapa ngajak tu? Nafsu lah. Mari kita berzina. Siapa ngajak tu? Hawa nafsu lah. Mari kita berkaraoke. Siapa ngajak? Hawa nafsu tu. Mari kita mencuri. Mari kita ambil rasuah dan sebagainya. Itu hawa nafsu. Karena ini Allah kabur ni. Innan nafsala ammaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsul amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Aja. Cuma khotbah hawa nafsu tu. Artinya hawa nafsu tu dah menguasai diri dia. Lalu dia hanya menyebutkan diri dalam pandangannya sendiri. Dia kasih diri dia hebat. Udah hanya ujub dalam dirinya. Itu saya ngajar ni. Kalau saya rasa saya hebat ni, udah rasa apa? Udah ada ujub dalam diri saya. Apa tu ujub? Heran diri, handai aku ni, ujub. Terror aku ni, ujub. Ujub tu. Pandai aku ni, ujub. Rajin aku ni, ujub. Dia herankan diri dia. Tak ada benda orang lain, dia kira diri dia aja. Tapi bila dia merasakan dia lebih handai daripada orang lain, itu jadi takabur. Handai saya lagi daripada Imam Abasan, itu apa? Takabur. Dah banding dengan Abasan ya. Handai saya lagi daripada
Khairi. Dah banding diri saya dengan khairi. Itu takabur. Kalau ujub diri seorang ada. Kalau takabur dibanding orang lain. Itu takabur tu sifat apa? Sifat iblis. Syaitan dia iblis lah. Ditanya iblis, kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Ana khairum min, aku lebih baik dari dia daripada orang lain. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Itu iblis ya. Kamu jadikan Adam daripada tanah, aku jadi daripada api. Aku lebih berkuasa daripada dia. Aku lebih ditakuti daripada dia. Kenapa aku nak sujud kepada dia? Kerana aku lebih hebat daripada dia. Kenapa nak sujud kepada dia? Itu iblis ya. Ada tak apa? Kalau dia merasa ke diri dia aja tak namanya ujub, heran diri aja. Andai aku ni heran diri. Terror aku ni heran diri. Cantik aku ni heran diri. Kaya aku ni heran diri. Mana nak? Nak ujub ke nak takabur? Nak ujub ke nak takabur? Dua-dua tanda ya. Kita nak ikhlas semata-mata kerana Allah ya. Itu kode syaitan tu. Sikit lagi tuan-tuan. Nak dihabiskan ni sikit je. Menyebutkan diri dalam pandangannya sendiri kerana menjadi lemah. Kerana itu dia menjadi seperti seorang tawanan yang bodoh. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu tu dia jadi macam tawanan yang bodoh. Dan dia menjadi lemah kerana lalai. Selagi baju besi yang berupa iman tetap menempel pada diri seorang mukmin, maka anak panah musuh tidak akan dapat sampai ke kancah peperangan. Itu kalau selagi ada benteng tak sampai anak panah tu. Tapi kalau tak ada, pembuih lah. Abu Ghassan An-Nahdi, bukan Abu Hasan tadi ya, Abu Ghassan An-Nahdi berkata, aku pernah mendengar Abu Hasan bin Saleh berkata, sesungguhnya syaitan itu benar-benar membukakan 99 pintu kebaikan. Dia kena di 99 pintu kebaikan buka anda. Kita ingat baik tu, kita mau masuk dalam pintu syaitan tu. 99 banyak tu ya. Membukakan 99 pintu kebaikan bukanya. Tapi dia mempergunakannya untuk kejahatan. Kita ingat baik rupanya jahat. Dia ajak kita semayang, dia ajak kita puasa. Tapi semayang tu macam-macam dia namanya. Dia rasa kena megah lah, baca tak betul lah, gerak-gerinya 3 gerak berturut dan macam-macam ya. Kita ingat baik tu. Dia lepas semayang, alhamdulillah, aku dah semayang. Rupanya tak betul. Jadi terpedayalah dia dengan tipu daya syaitan ya. Rupanya kejahatan. Ketika puasa, dia puasa, tapi apa? Dalam puasa tu mengumpat. Dalam puasa tu berdusta. Dalam puasa tu apa? Nipu orang. Dalam puasa tu macam-macam ya. Jadi ada pahala tak? Tak ada pahala apa yang terdapat. Itu kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa tiada puasa baginya melainkan lapar dan dahaga. Itu je. Al-A'mash berkata, kami pernah diberitahu seorang yang diajak bicara oleh sekumpulan jin. Mereka berkata, tidak ada yang lebih benar bagi kami kecuali orang yang mengikuti as-sunnah. Yang benar yang ikut as-sunnah. Ini as-sunnah, ada orang yang menghina as-sunnah. Di antara as-sunnah yang dihina ni, apa ni? Sugi. Berapa ramai orang menghina sugi ni? Allah Ibrahim tu bunyi aku ni banyak kau betul lepas pakai betul bunyi aku ni kan. Menghina sunnah. Apa jadi? Tuan-tuan? Kafir. Dia tak buat lain cerita, tapi bila menghina sunnah, kafir jadinya ya. Itu berapa ramai manusia betul. Kalau dia buat sunnah baru dia dapat dalam kebenaran ya. Diajak berbicara semula itu mereka berkata, tidak ada yang lebih benar bagi kami kecuali orang yang mengikuti as-sunnah, ikut Rasulullah, ikut tradisi Rasulullah, namanya as-sunnah. Sedangkan orang-orang yang mengikuti nafsu, tak lawan sunnah tu nafsu, mengikuti hawa nafsu, maka kami dapat mempermainkan mereka. Tapi ikut hawa nafsu, syaitan boleh mempermainkan mereka.
Baik, yang akan datang tengah baca talbis iblis dalam masalah akidah. Ya, masalah akidah. Tadi secara umum, talbis dan huruf sesuatu yang penipuan. Itu huruf. Ini mencoba dia nipu kita dalam bab akidah. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Tapi bukan bulan depan. Bulan depan tak ada. Ada ya? Yang 9 ada insya-Allah. Yang 9 ya, ada. Ada. Moderno. Sikit muda kan? Umur pukul 18. 4 tahun sekali. Mana ingat? Udahlah Moderno tu umur pukul 18. Alright, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? No question. Bukan suruh question, suruh bangkang. No objection, baru betul. Ada siapa-siapa nak tanya? Ini sembahyang sujud tu. Bila kita sujud, duduk atas duduk sujud. Sujud ni lagi. Nak bangun tu kita nak duduk dulu, tak ada kurang. Kalau dia boleh bangun gerak 2 gerak saja, tak payah duduk dulu. Tapi yang eloknya duduk dulu. Dan nama duduknya duduk istirahat. Duduk istirahat, rehat dulu. Daripada sujud tu, Allah, duduk sekejap dulu. Betul baru bangun. Kalau dia tegur juga. Kalau dia tegur, kalau dia lebih 3 gerak, dalam 3 gerak tersebut, lebih dari 2 gerak, batal. Kalau dia boleh jaga gerak dia, tak apa. Kalau tak boleh jaga, elok dah dia duduk dulu. Nama duduknya duduk istirahat. Kerana dia jangan gerak lebih dari 2 gerak berturut-turut. Faham ni? Nak saya demonstrate depan kan? Tak payah ya. Okey, lagi? Satu soalan aja. Dia yang paling besar pahala di seorang. Dia paling besar. Kerana orang yang paling besar pahala ialah orang yang bertanya. Nombor 2, orang yang menjawab. Tapi kalau dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Saya tanya, dia jawab. Banyak pahala saya banyak. Pasal orang jawab lah. Dia nombor 2. Tapi banyak kali. Ini tak ada. Satu aja. Dia nombor 1, saya nombor 2. Okey, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu